jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, Allah beri kita kekuatan, beri kita kesihatan untuk berada dalam rumah Allah Azza wa Jalla, untuk kita sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, akhir-akhir ini kita melihat bahawa Allah uji dengan macam-macam ujian. Semalam saya tengok dalam grup, ada profesor-profesor yang pakarnya bidang berbeza. Ada yang pakar kaji cuaca, ada yang pakar astronomi, ada yang profesor dalam bab cuaca, macam-macam lah tuan-tuan. Kita bacalah, dia orang bincang, dan dalam grup profesor ni dia tak ada sembang hal orang, dia tak ada sembang kutuk orang tu, kutuk orang, tak ada. Dia orang hanya datangkan fakta, jadi kita baca. Antara perkara yang ditimbulkan, seorang profesor tu sebut, ini antara tanda-tanda penuaan bumi. Apabila segala-gala yang terancang telah berubah. Dulu nak makan buah durian, dia ada time dia. Nah, masa saya kecil-kecil tu dia ada time. Kita tunggu dia bulan tu confirm datang buah durian. Adalah buah durian. Kalau rambutan dia ada hari dia. Sekarang tak, setiap bulan ada buah rambutan. Setiap bulan ada, rasa baru je habis musangking, ada pula ada musangking. Jadi maknanya bab makanan pun dah berubah dah, bab tumbuh-tumbuhan. Seorang pula dia kata, oh, hujan ni pula dalam tempoh, katanya ada ramalan cuaca kata sampai 4 hari bulan Februari hujan lebat akan berlaku. Ribut. Ada seorang pakar astronomi, dia kata sekarang ni pun dah tak betul dah. Sepatutnya hujan lebat itu berlaku pada Disember. Tetapi proses dah berubah kepada Januari ke Februari. Proses. Sebab mereka ni kaji, benda dia hidup siang malam, tidur, bangun tentang cuaca. Dia kaji cuaca. Yang kaji bukit, cara bukit. Yang kaji laut, laut. Yang kaji sungai, sungai. Jadi bila kita tengok, Masya Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi peringatan kat kita. Segala nikmat yang aku bagi pada kamu atas muka bumi, aku boleh tarik bila-bila masa saja. Itu satu. Nombor dua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok sejauh mana kita sabar. Sabar ni mulut cakap senang, tapi nak betul-betul sabar tak mudah. Tak percaya masa kita hantar bantuan. Ni tanya geng-geng Surau Putrajaya, dia orang pergi hantar bantuan sampai ke tu Hulu Langat, habis semua tempat dia orang pergi. Dia pergi, satu sen pun orang tak dibayar, apa semua tak ada. Dia orang pergi tu lillahi ta'ala, bawa duit orang pergi hantar barang. Bayangkan tuan-tuan, bila dah jadi macam tu keadaan dia, kita pergi hantar, katakan sampai-sampai bagi toto. Bagi toto, dia orang kata, Ustaz,
tak ada ke makanan? Kami nak makanan. Sebab rumah kami habis semua rosak. Bila keadaan macam tu, kita pun bawa datang makanan. Bila datang, bagi makanan basah. Bagi makanan kering. Dia kata, ustaz, tak ada ke makanan basah, makanan panas sekarang ni? Aduh. Maknanya, kita kena sabar juga. Yang bagi kena sabar, yang terima pun kena sabar. Oh, kalau orang tak sabar, dia akan cakap, muju aku bawa datang dah ni. Tapi tak, kena sabar. Allah nak tengok sejauh mana kesabaran. Setiap orang tu ada tahap kesabaran dia. Cuma antara kesabaran yang Nabi suruh pesan, jangan doa benda yang tak baik. Hujan, Allah, bengong hujan. Disebut bengong je hujan, habis dah. Jangan sebut tuan-tuan. Maklumlah baru beli kereta. Kereta basuh semalam, polish 4 layer, kemudian apa yang kilat tu? Dia kilatkan kereta tu. Coating 3-4 ribu. Bila coating tu kena cahaya tu, berkelip-kelip, nampak kereta tu, orang kata apa, bersih lah konon. Baru semalam coating apa semua lengkap, tiba-tiba hari ni hujan. Bengong. Masa ni lah kau turun hujan, marah hujan. Tak boleh. Sebab itu Nabi SAW sebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza asafatir rih, qal, Nabi bila datang angin kuat saja, Nabi akan kata, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ni sekarang ni tuan-tuan, semua kena doa. Lepas berlaku banjir baru ni, semua pakat kena doa. Tuan-tuan, saya doa. Saya banyak pergi KL, mesyuarat kat KL. Tak kisahlah naik kereta saya ke, kereta kerajaan ke, kereta pejabat ke, saya tetap akan doa. Sebab apa? Nabi ajar. Tuan-tuan, kita tak tahu macam mana keadaan. Ada orang dia tengah-tengah bawa jam, hujan lebat, tiba-tiba air naik. Dia kata, ustaz, depan mata tengok air naik. Lah kali saya duduk dalam kereta, jadi duduk atas atap kereta. Ni kat Kuala Lumpur. Ustaz, kereta saya ustaz, kereta saya baru je ustaz, belum lagi habis bayar, lagi 5 tahun hutang, habis tenggelam. Allah Rabbi, sedih tuan-tuan. Maka bila kita tengok hujan lebat, angin kuat, apa kena buat? Doa. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Cakap bahasa Melayu tak apa, jangan duk ingat bahasa Arab ya. Ni kita tu kata, Allah ustaz, bagi doa payah-payah, tak apa, tak ingat mana dan dah. Tu sebab saya terjemah doa dalam bahasa Melayu. Kalau orang putih, doa bahasa orang putih. Kalau orang Jawa, doa lah bahasa Jawa. Tak ada masalahnya. Yang penting doa. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar angin yang datang ini, ya Allah, angin yang mendatangkan kebaikan. Itu satu. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan di dalamnya, iaitu angin itu sendiri. Wa khaira ma ursilat bihi, dan juga kebaikan pada apa yang dibawa oleh angin tu. Kita tak tahu apa dalam angin. Wa a'udzu bika min syarriha, ya Allah, aku minta ampun dan minta jauh daripada kejahatan angin tersebut. Kalau angin tu datang, dia merosakkan kita punya rumah-rumah, na'udzubillah, ya Allah, minta jauh ya Allah. Kita okey, rumah kita alhamdulillah, ada rumah yang atap tercabut. Rumah kita dekat yang rumah banglo-banglo, rumah teres kat sini semua cantik. Noh, rumah-rumah orang kampung tu, yang atap dia hanya pakai zinc, yang atap terbang tuan-tuan. Terbang tu, dia orang tengok, Allah, tak apa, atap zinc murah je. Kita kata murah, mereka tak murah. FRID tu pun kita kata murah, orang miskin kata tak murah. RM35 bukan murah. Betul ke RM35? Kan, RM35 kan? Dalam tu duit ke tak ada? Tak ada rasanya. Sebab dia kena link kan? Kita kata murah, alah tak apalah, mudah-mudah je FRID lagi senang. Kita pakcik kat kampung, dia nak datang tengok anak dia convocation dekat KUIS, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Masuk-masuk, touch and go jam, smart tag ada masalah, jadi akhirnya kena beli FRID. Pening orang tua tu. Jadi tuan-tuan, kita kata murah tapi orang miskin tidak. Itu sebabnya kita kena doa untuk semua.
Na'udzubil wa a'udzubika min syarriha. Jauhkan aku daripada kejahatan-kejahatan angin tu, dan apa yang ada pada angin, dan apa yang dibawa oleh angin. Kita tak tahu apa yang berlaku. Ombak datang bersama dengan angin, kita tak tahu. Bagaimana kapal-kapal di tengah-tengah laut. Tu sebabnya muslimin yang dikasihi sekalian, diteruskan pula dengan hadis yang lain. Nabi kata apa? La tasubbur rih. Wahai manusia, jangan sekali-kali kamu menghina dan memaki hamun angin yang datang kepada kamu. Fa iza ra'aitum ma takrahun, apabila kamu nampak perkara-perkara yang tidak baik, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta kebaikan daripada angin ini, jauhkan aku daripada kejahatan angin-angin ini. Oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada dua hadis tadi, ada tiga perkara yang diajar oleh para ulama. Kita ambil hikmah daripada hadis. Dia panggil falsafah hadis. Pertama, apa yang perlu kita buat? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita bermuhasabah. Ya Allah, sekarang ni hujan lebat, kita tak tahu apa yang berlaku. Banjir berlaku. Yang duduk dekat atas bukit, dekat Bangi baru ni, runtuh, tak boleh buat apa. Kawan saya, dia duduk, dia buat rumah rumah dekat Janda Baik, runtuh tanah, habis rumah dia retak, tak boleh buat, kena buat balik rumah tu. Rumah banglo yang ada kolam apa semua, runtuh. Sebahagian retak. Tuan-tuan, tak boleh buat apa. Allah suruh muhasabah. Bila kau ada duit, apa yang kau buat? Bila kau kaya, apa yang kau buat? Bila kau susah, kau ingat tak Allah Ta'ala? Itu yang selalu kita ingatkan. Apabila manusia itu diberikan nikmat, maka adakah kamu bersyukur dengan nikmat tersebut? Tu Allah suruh kita bermuhasabah. Sekarang ni Alhamdulillah, kita duduk Putrajaya, tak ada sangatlah benda pelik-pelik berlaku. Syukur, tempat-tempat pun cantik. Kalau yang duduk di lereng bukit, sentiasa berdoa, Ya Allah. Padahal duduk kat lereng bukit, atas bukit, dia pun berdoa. Saya pergi ceramah baru ni, ada satu kawasan lereng bukit, rumah tinggi, bukit-bukit semua. Dia orang pun minta doa, Ya Allah Ustaz, tolonglah kita pakat-pakat doa. Sebab dia sembahyang hajat, lepas sembahyang isyak tu dia sembahyang hajat, dia kata kita doa biar Allah selamatkan daripada musibah-musibah yang kita tak dugai. Sebab duduk atas bukit, musibahnya apa benda? Tanah runtuh. Tanah runtuh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dugaan dia sama macam orang kena banjir kat belah bawah. Itu sebabnya semua orang akan diuji. Duduk atas bukit diuji dengan tanah runtuh. Yang berada di bawah bukit akan diuji dengan banjir. Kat mana lagi? Duduk dekat atas laut, ujian juga, ombak. Ustaz, ada ke orang duduk atas laut? Pergilah dekat Sabah, apa nama, Mabul, Pulau Mabul. Tuan-tuan akan tengok orang duduk atas laut, rumah atas laut. Ada yang sengit, ada yang betul, ada yang dah pecah di lambung ombak. Semua tempat akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. That's why muhasabah dia. Muhasabah macam mana? Apa yang Allah uji itu, adakah kita bermuhasabah? Kita sabar dan kita bersyukur. Dua benda yang Allah nak. Itu satu. Nombor dua, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, daripada hadis tadi, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, sehebat mana pun kamu tak boleh nak lawan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Angin milik Allah. Angin milik Allah. Pantai milik Allah. Cantik macam mana pun kamu hebat, seorang pelukis tak boleh lawan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hebat. Tengok pantai kita insaf, tengok laut kita insaf, tengok gunung ganang kita insaf, tengok kehijauan alam kita insaf. Itu pun dah menyebabkan kita tak banyak cakap apa dah. Tuan-tuan, muhasabah. Dia balik pada yang kedua tu, semua milik Allah. Tetapi macam mana kita menghargai segala milik-milik Allah itu? Tu nombor dua. Tu Allah nak suruh tengok je. Kamu hebat macam mana sekarang ni, tengok. Kita kata hebat. Tu yang buat vaksin kata dia hebat. Betul. Kita buat apa dia kata, okey, kita KKM kata ambil 2 dos, kita ambil 2 dos. Dia suruh ambil booster, kita ambil booster. Lepas ni booster, fifter, habis semua keluar lagi. Bang, sebenarnya Allah nak tunjuk tau, hebat macam mana kau, wahai profesor, wahai pakar-pakar, kau tak boleh lawan kekuasaan aku.
Aku hantar je satu virus, kau tak boleh nak buat, tak boleh selesai satu dunia. Tapi kau tetap kena usaha. Memang untuk usaha, KKM usaha, ada vaksin, tambahan vaksin, itu usaha. Pakai mask, itu usaha. Bawa sejadah sendiri, itu usaha. Tapi Allah nak bagi tahu, kau takkan boleh lawan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu je. So apa yang hebat sangat kita ni? Nak kata kamu hebat, tak payah. Tak payah mendongak ke atas. Sebab apa? Kamu akan berada di bawah. Cukup cantik. Dan yang ketiga, daripada hadis tadi, nak memaklumkan kepada kita, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bahawa jagalah alam ini sebaik-baik mungkin. Sebab rosaknya alam ini, banjir berlaku, tanah runtuh, bima kasabat aydin nas, sebab salah kita, bukan salah Allah Taala. Kenapa tanah runtuh? Dekat baru ni yang runtuh baru ni, dekat Seri Kembangan kan. Dah lama dah. Tengok, dengan buat kondo dekat dengan tempat tu, semua tu merosakkan. Tengoklah macam mana boleh lepas. Sepatutnya tambah rumah berapa kaki di antara longkang ke tu. Tak, dia semua tak ikut. Salah siapa? Salah orang, salah manusia. Bima kasabat aydin nas. Allah sebut aidi, manusia. Tangan kamu yang merosakkan tu. Bukannya tangan Allah Taala. Bukannya Allah Taala yang rosakkan. Tak, kamu yang merosakkan. Tanah runtuh. Siapa suruh korek? Macam mana balak boleh ada penuh dekat bila berlaku banjir besar? Salah siapa? Salah manusia. Pergi potong kat atas tu. Sedangkan Allah suruh jaga. Kita tak jaga. Yang paling bahaya, rasuah. Oleh kerana itu, kita kena banyak mohon ampun kepada Allah. Dosa macam mana banyak pun, tuan-tuan, mintalah ampun dengan Allah. Sekarang ni hikmah tiga yang saya sebutkan tadi, semua tu balik last kali bima kasabat aydina. Sebab salah kamu. Bila dah salah kamu, apa kena buat? Minta ampun dengan Allah. Orang kata, ustaz, macam mana nak minta ampun dengan Allah? Kami dah salah. Tak apa, Allah Maha Pengampun. Buktinya apa? Daripada kata-kata nasihat Al-Fudail bin Iyad. Saya pagi tadi bila baca hadis ni, saya mengalir air mata, tuan-tuan. Kata betapa sayangnya Allah kat kita. Apa kata Fudail bin Iyad? Zahabtu marratan di masjidin fawajadtu imra'atan dakhilu dariha. Satu hari aku pergi ke masjid. Tengok cerita-cerita orang dulu, ulama-ulama dulu, perjalanan dia dapat hikmah, dapat falsafah, on the way pergi ke masjid. Aku pergi ke masjid, fawajadtu imra'atan dakhilu dariha. Aku terdengar dan nampak orang perempuan dalam rumahnya. Ternampak perempuan dalam rumahnya. Apa orang perempuan tu buat? Tadribu nataha, sedang pukul anaknya. Apa salah dia tak bagi tahu, tapi sedang pukul anak. Seorang ibu nak didik anak, dia pukul. Bukan pukul sebab benci, tak. Pukul tu sebab nak ingatkan, jangan buat lagi. Kenapa kamu tak semayang? Kamu tak baca Quran? Kenapa tak pergi semayang Jumaat? Dia pukul sebab tu je. Wa huwa yasruh, kemudian budak tu menjerit. Oh, sakit. Fafatahal baba wa harab. Budak tu punya sakit, tanpa sedar dia buka pintu, dia terus lagi. Fa aghlaqat dunihil bab. Bila budak tu keluar saja, mak dia terus pergi kat pintu, masuk, tutup, kunci pintu. Aku memerhati, kata Fudail bin Iyad. Ni tengok ulama besar. Daripada peristiwa tu dia ambil pengajaran. Aku terus memerhati. Faqal falaqaitul walad ba'dama baka qalilan nadhara yaminan wa yasara. Aku memerhati apa yang berlaku kepada budak tu. Budak tu lari tak jauh daripada rumahnya. Aku perhati kepada budak itu dan aku melihat budak itu berhenti menangis. Kemudian dia tengok ke kanan dan melihat ke kiri. Falam yajid lahu ma'wa, dan dia tengok tidak ada orang. Budak tu lagi menangis tadi. Dia tengok kanan, tengok kiri, dia tengok tak ada orang nak jaga dia. Dia rasa ketakutan.
keseorangan. Takut orang nak pukul dia, orang nak colik dan sebagainya. Dia rasa takut. Fawajada ma lahu ma'wa. Tidak ada, dia rasa macam tak ada orang nak jaga dia sekarang. Apa dia buat? Faraja'a ila ummih. Maka dia kembali semula ke rumah dia tadi. Tengok ni anak kita kan. Kita marah macam tu lagi. Jadi balik pula. Kenapa balik? Tak tahu nak pergi mana. Betul tak? Tak tahu nak pergi mana. Tapi ni pengajaran. Faraja'a ila ummi fawajadal babu mughlaqa. Fawajadal baba mughlaqa. Dia balik-balik tengok-tengok pintu kunci. Dia ketuk pintu. Dia letakkan kepala budak kan. Dia letakkan kepala dia dekat pintu. Fawajadal bab mughlaqan fawada'a khaddahu. Dia letakkan dia punya kepala dekat situ ala atibil bab wa nam. Dia pun sambil letakkan kepala pintu kat kepala, dia ketuk. Mak, buka mak, mak, buka mak, mak, buka mak. Hatta nam, sehingga dia tertidur. Falamma kharajat Lepas tu, bila mak dia dengar lama, anak dah tertidur dah. Mak dia buka pintu, anak tu dia rebah. Sebab dia letakkan kepala dekat dia, jatuh. Tidur kat pintu, jatuh. Bila buka, fawajadal bab, bila dia buka pintu, fawajada dan dia jumpa mak dia, wara'at ala tilkal hal. Mak dia pula tengok dia dalam keadaan terjatuh lembik dekat depan pintu. Mak dia tu apa buat? Lam tamtalik illa an ramat bi nafsiha alaihi. Allah. Seorang ibu, dia tengok je anak dah terbalik macam tu, dia terus peluk anak dia tadi. Bila dia peluk, wa akhadhat tuqabbilahu, dan dia mula mencium anak dia. Dia pukul anak tadi, anak tu lari, anak dia nak masuk balik, dia tutup pintu, dia marah ke anak dia, kemudian dia buka pintu, dia tengok anak dah rebah tidur, dia peluk, dia cium. Dan dia berkata, ya waladi, aina tazhab anni man yu'awwi kasiwai. Kau nak pergi mana kau berlari tadi? Kau tinggalkan rumah aku ni, kau nak pergi mana? Hanya aku je boleh jaga kau. Bapak kau pun dah tak jaga kau. Bapak pun tak nak. Ni ibu tunggal lah ni. Bapak pun tak nak jaga kau. Aku je jaga kau. Alam aqul laka la tukhalifni. Tidakkah aku pernah nasihat kamu jangan buat kesalahan tu? Summa admahu ila sadriha. Kemudian dia peluk lagi anak tu, dia letakkan budak itu di dada. Orang Arab kalau dia gunakan istilah fa akhadha ra'sahu ila sadriha, bila dia ambil letak kat dada tu, tanda dia kasih sayang yang tidak boleh dibincangkan lagi dah. Dia ambil letak anak, ibu dia letak kat dada tu, habis dia panggil kasih sayang yang tak boleh dibincang. Terlalu dalam. Ketika itulah Fudail berkata, aku menangis. Fabakal Fudail hatta talat lahiyatahu. Menangislah Fudail sehingga basah janggutnya bidumu, disebabkan air mata. Dan dia berkata, subhanallah, law sabara al-abdu ala bab. Kalaulah seorang anak boleh sabar depan pintu rumah ibunya sampai ibu buka pintu, bagaimana kesabaran seorang hamba memohon dengan Allah di pintu Allah. Lau sabara al-'abdu ala babillah la fataha Allahu lahu. Bila engkau duk minta selalu dengan Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, jauhkan kami daripada azab, jauhkan kami, jauhkan kami, jauhkan kami, nescaya Allah akan bagi kat kamu. Maka menangislah Fudail sehingga dia kata, jaddu bid-du'a, banyakkanlah berdoa. Sekarang ni tuan-tuan, banyakkanlah doa. Allah uji kita ni, semua ada ujian. Ujian nak tunjuk ibu bapa kena banyakkan doa untuk anak-anak. Anak-anak kena doakan mak bapak. Kita rakyat doakan pemimpin. Biar pemimpin itu amanah. Biar pemimpin itu bertakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar pemimpin itu buat benda yang sepatutnya sampai kepada rakyat. Dan pemimpin juga kena doakan untuk rakyat. Itu diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may yuksiru qar'il bab yushiku an yuftah lahu. Allahu Rabbi. Apa katanya? Apabila kamu banyak berdoa, sesungguhnya orang yang selalu mengetuk pintu, khususnya pintu-pintu rahmat Allah, percayalah,
dalam banyak-banyak pintu, dalam banyak-banyak benda yang kau minta, Allah akan bagi satu paling-paling kurang. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita tuan-tuan. Allah meletakkan kita bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan tuan-tuan, hari ini hari Jumaat yang mulia, banyakkanlah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sekarang ni diuji dengan macam-macam ujian. Maka tak dapat tidak, kita kena mohon dengan Allah, selamatkanlah negara kita. Ni baru pula KKM, Menteri Kesihatan memaklumkan Omicron dah menaik pula. Dijangka naik mungkin Februari. Sekarang dah 5,000 ke 4,000 lebih, naik ke 5,000. Jadi semua pakat takut balik dah. Jadi tuan-tuan, kita dah usaha macam-macam dah. Nak tak nak, kita kena terus berusaha dan berdoa pada Allah. Hanya Allah sahaja yang mampu menghindarkan perkara ini. Semoga kita semua termasuk daripada orang yang dikasihi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu Jumaat yang mulia ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di waktu yang mulia ini ya Allah, kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, para pemimpin kami ya Allah, umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Sesungguhnya banyaknya dosa kami sehingga kami mendapat segala-gala yang hari ini kami merasainya ya Allah. Kami merasai keperitan daripada COVID-19 ya Allah. Kami merasai dengan ketiadaan kerja, ekonomi yang terputus ya Allah. Ya Allah, tak cukup dengan itu ya Allah, kau uji pula kami dengan banjir besar ya Allah. Ya Allah, kau uji pula dengan hujan yang lebat ya Allah. Kau uji pula dengan tanah runtuh ya Allah. Kau uji dengan pelbagai musibah ya Allah. Dan hari ini kami dimaklumkan pula ya Allah, kami diuji dengan COVID-19 yang dengan jenama-jenama yang baru ya Allah. Ya Allah, cukuplah ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah di waktu yang mulia ini ya Allah. Kami banyak melakukan dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah balik kesejahteraan kepada kami ya Allah, kepada negara kami ya Allah, kepada negara kami ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Anak-anak kami hari ini ramai yang menganggur ya Allah. Mereka tak ada kerja ya Allah. Susahnya mereka ya Allah. Ibu bapa yang susah ya Allah. Ibu-ibu tunggal yang susah ya Allah. Susahnya hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah di waktu Jumaat yang mulia ini ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, kau muliakanlah negara kami ini dengan pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Pemimpin yang takut kepada-Mu ya Allah. Pemimpin yang tidak rasuah ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hati kami ya Allah. Kau jagalah negara kami ya Allah. Kami tak tahu nak mengadu kepada siapa lagi ya Allah. Kepada-Mu ya Allah kami mohon. Kepada-Mu ya Allah kami mohon. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.